Hari itu saya ada cerita tentang pengalaman hari pertama misi bantuan gempa bumi di Gaziantep di Turki. Di hari kedua kami ke Nurda. Cuma kalau ikut ejaan dia baca ejaannya Nurdagi, tapi dari sudut sebutannya disebut sebagai Nurda. Perjalanan daripada Gaziantep untuk ke Nurda memakan masa antara 45 minit hingga sejam, dan sepanjang perjalanan tu kami dihidangkan dengan pemandangan bukit gunung salji yang indah. Tetapi apabila kami sampai di Nurda, kami lihat bandar yang penuh dengan runtuhan pembinaan, dan juga dimaklumkan bahawa di Nurda ni hampir 100% semua bangunan, kalau tidak ranap, kalau tidak runtuh keseluruhan, ada bangunannya yang fragile, yang dah pecah. Dan kerana itulah di pihak kerajaan Turki mengejar kontraktor-kontraktor yang membina rumah-rumah apartmen ataupun flat di seluruh Turki yang terkesan, kerana kami terlihat begitu banyak pemandangan yang derek bangunan ni semua okey, tiba-tiba di tengah tu runtuh. Jadi ada benda yang tidak kenalah dengan binaan tu. Daripada hujung ke hujung okey, tiba-tiba ada 2-3 spot yang runtuh habis. Cuma kaedah operasi dan menyelamat oleh masyarakat sana tak sama dengan kita di Malaysia ini. Kalau berlaku apa-apa bencana dalam negara, tanah runtuh di Malaysia ini, biasa kita memang ada no cross line, ada tali yang akan tutup di kawasan sekitar itulah, dan jarak di antara lokasi kejadian dengan kawasan yang tidak dibenarkan orang masuk agak jauh. Tetapi di Turki, saya boleh ambil contohnya, okey, runtuhan dekat sini dalam 3 hingga 5 meter tu ada waris yang masih menanti ahli keluarga yang tertimbus di bawah runtuhan, masih lagi menunggu sambil pihak penyelamat mengorek sisa-sisa runtuhan. Dan ini dia bukan hanya sekadar SOP yang berbeza, tetapi emotion kita sendiri. Sebab di sebelahnya kami sediakan makanan panas kepada mangsa. Kami cuba nak menggembirakan mereka dengan hidangan yang kami bawa, tetapi emosi itu tidak dapat kami tahan. Masih lagi ada yang mengharapkan ahli keluarga mereka selamat. Semua bangunan di Nurda, kalau ada yang masih lagi berdiri teguh, tetapi memang tidak dibenarkan untuk diduduki. Satu, kerana masalah spek bangunan yang meragukan walaupun tidak runtuh. Saya berada di sana pada minggu kedua, tetapi sejak minggu pertama sehingga ke minggu kedua saya di sana, iaitu minggu ketiga bencana ini berlaku, ada lebih 4,000 kali aftershock. Termasuklah aftershock berskala 7.2 magnitude. Cuma pada hari biasa, kalau kami yang duduk dekat premis kami ni masuk dekat bilik dapur, kita berdiri tegak dah, tapi kita dapat rasa ada goyangan yang menyebabkan kita berdiri tu rasa tak stabil. Jadi itulah yang menyebabkan pihak berkuasa tempatan tidak benarkan mangsa-mangsa gempa bumi ini kembali ke rumah mereka. Sebaliknya perlu diruntuhkan. Sebab kalau tidak diruntuhkan, khawatir akan ada gempa susulan yang tinggi ataupun seumpamanya. Mangsa gempa bumi diletakkan di padang-padang umum dalam kawasan itu sendiri, dan penerbangan rentas wilayah dihadkan kepada petugas-petugas ataupun NGO sahaja. Jadi masyarakat tidak dibenarkan. Salah satunya di pihak kerajaan sendiri cuba untuk nak mengenal pasti kontraktor-kontraktor yang bertanggungjawab dengan binaan yang tidak kukuh ni.